Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 yang terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri, Muhammad Alif Iqbal bin Muhammad Nur Effendi. Saya Siti Nurakilah binti Zamri. Dan saya Nurani Syahira binti Rosatai. Antara perkara yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah aspek keterampilan berbahasa yang merangkumi kepada kemahiran mendengar, membaca, bertutur serta menulis. Kami juga akan menyediakan simulasi iaitu simulasi pengucapan awam yang telah kami pilih iaitu berita dan wawancara. Seterusnya kami juga akan kaitkan elemen dan teknik pengucapan awam ke dalam simulasi yang telah kami lakukan. Seterusnya, pengenalan. Keterampilan bermaksud kecakapan ataupun kemahiran, manakala bahasa pula ialah satu alat komunikasi yang digunakan untuk berhubung dengan orang lain serta difahami maknanya. Maka, keterampilan berbahasa merupakan kemahiran atau kebolehan seseorang menggunakan bahasa secara lisan maupun tulisan. Baiklah, jadi kita teruskan dengan kemahiran yang pertama iaitu kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah. Aktiviti mendengar sangat penting untuk dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian. Sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran mendengar ini dengan baik, maka mereka tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru semasa pengajaran di dalam kelas. Seterusnya proses mendengar. Proses mendengar ini juga biasanya berlaku dalam 4 peringkat iaitu yang pertama mendengar deretan bunyi-bunyi bahasa. Proses yang kedua pula adalah memahami bunyi-bunyi tersebut. Proses yang ketiga menilai bunyi-bunyi tersebut dan proses yang terakhir sekali adalah bertindak terhadap bunyi-bunyi tersebut. Jenis-jenis kemahiran mendengar terbahagi kepada dua iaitu mendengar secara aktif dan mendengar secara pasif. Baiklah, yang pertama mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ini lebih dikenali juga sebagai mendengar secara interaktif yang mana mendengar secara aktif ini melibatkan kedua-dua belah pihak iaitu penutur dan pendengar masing-masing berperanan secara aktif semasa sesi perbualan tersebut. Semasa aktiviti mendengar secara aktif berlaku, seseorang itu boleh mencelah dengan mengemukakan beberapa soalan tambahan bagi mencari penjelasan, pengulangan ataupun mengucapkan semula. Jadi, pelajar tidaklah merasa tidak dilibatkan semasa perbualan di dalam kelas. Mereka juga berpeluang mempraktikkan mendengar secara interaktif melalui perbualan dalam kelas biasa yang dapat membantu penguasaan kemahiran itu. Jenis kemahiran mendengar yang kedua pula ialah mendengar secara pasif, yang mana mendengar secara pasif ini merupakan kemahiran mendengar pada peringkat yang paling rendah. Kemahiran mendengar secara pasif ini juga merujuk kepada kemahiran mendengar tanpa bertindak balas, iaitu pendengar hanya mendengar tanpa memberikan sebarang respon yang menunjukkan sama ada dia faham perkara yang diperkatakan ataupun tidak. Pendengar tidak berupaya menyerap keseluruhan ujaran yang didengarinya. Akibatnya, pendengar jarang-jarang dapat mengingati dan menyatakan semula perkara yang didengari. Baiklah, jadi seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar. Terdapat 4 faktor iaitu faktor fizikal, faktor jantina, faktor mental dan faktor status ekonomi. Peringkat kemahiran mendengar pula terbahagi kepada 3 peringkat iaitu peringkat awal yang mana peringkat awal ini lebih kepada melatih murid-murid untuk mengingati perkataan mudah dengan tepat. Peringkat yang kedua pula adalah peringkat pertengahan yang mana peringkat ini melatih murid-murid untuk mengecam dan mengingat fakta serta butiran secara khusus. Dan peringkat yang terakhir dalam kemahiran mendengar ini ialah peringkat maju yang mana peringkat ini lebih menumpukan kepada kebolehan murid-murid untuk mentafsir tujuan penutur dengan menggunakan berbagai bentuk struktur nahu. Baiklah, jadi kita teruskan lagi dengan kemahiran membaca.
Baiklah, seterusnya ialah kemahiran membaca. Kemahiran membaca ini merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Kemahiran ini meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta serta membuat interpretasi secara bijak dan analitis. Menguasai kebolehan membaca bukanlah satu kerja yang mudah kerana seperti yang kita tahu, kemahiran membaca ini melibatkan beberapa proses yang kompleks iaitu proses mengamati, mengingat, mendengar serta membezakan bunyi-bunyi dengan tepat, menyebut dan menggabungkan lambang-lambang bunyi untuk membentuk perkataan dan memindahkannya kepada sistem kognitif supaya dapat diterjemahkan dan difahami. Antara faktor yang mempengaruhi kesediaan membaca ialah keadaan fizikal individu tersebut. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai penglihatan yang baik dan keadaan alat pertuturan yang sempurna. Dari aspek pengaruh persekitaran pula, kita dapat lihat jika seseorang itu mempunyai persekitaran yang positif. Contohnya, ibu bapa mereka menyediakan ruang membaca santai di rumah yang mana banyak mempengaruhi mereka untuk menguasai kemahiran membaca ini dengan mudah. Selain itu, mereka yang memang dilahirkan dalam kecerdasan dan perkembangan kognitif yang stabil dan sempurna juga mempengaruhi kesediaan membaca. Seterusnya, dapat juga kita kaitkan faktor daya pengamatan dan faktor keadaan fizikal di mana mereka yang mempunyai pengamatan pendengaran dan penglihatan yang baik tidak akan mengganggu mereka untuk menguasai kemahiran ini. Akhir sekali ialah tahap penguasaan bahasa seseorang itu sendiri yang mana mereka yang mahir dalam bahasa secara tidak langsung akan minat dan suka dalam membaca kerana mereka mampu memahami makna yang disampaikan pada bahan bacaan yang dibaca. Terdapat beberapa jenis bacaan yang diguna pakai dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Antaranya bacaan mekanis. Bacaan mekanis ni ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang serta menggunakan intonasi serta irama yang mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Kebiasaannya, bacaan ini dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Bacaan mekanis juga dikenali sebagai membaca moral, membaca oral, membaca ulat dan membaca nyaring. Walau apa pun nama yang digunakan, membaca mekanis ini tetap membawa maksud yang sama iaitu merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas. Tujuannya adalah untuk melatih kanak-kanak supaya dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan yang jelas serta menggunakan gaya dan rentak irama yang sempurna. Selain itu, bacaan ini juga banyak digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kerana ia lebih membantu kanak-kanak bagi menguasai kemahiran membaca dengan mudah. Seterusnya, kita beralih kepada bacaan mentalis yang kedua iaitu bacaan senyap. Membaca senyap atau membaca dalam hati iaitu silent reading ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual memory dan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. Dibandingkan dengan membaca nyaring, membaca dalam hati atau membaca senyap adalah lebih ekonomis dan dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Biasanya membaca dalam hati atau senyap ini melibatkan dua jenis bacaan iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Oleh itu, bacaan senyap atau bacaan akaliah ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukar isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Bacaan senyap lebih pantas daripada bacaan bersuara kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan bersuara seperti nada suara, sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan senyap. Bacaan senyap ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan bersuara. Seterusnya ialah bacaan intensif ataupun bacaan pantas dan imbasan. Bacaan intensif ialah kegiatan membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama yang melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dalam telaah isi ini,
membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Bacaan tersebut juga memberi penekanan kepada kajian terhadap ciri-ciri tata bahasa, meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan, serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Jadi bacaan intensif boleh juga dibaca dengan pelbagai cara, iaitu yang pertama bacaan pantas. Bacaan pantas adalah satu bentuk kegiatan membaca yang dilakukan dengan kadar kelajuan tertentu dan tujuannya adalah untuk menjimatkan masa. Cara yang kedua pula ialah dengan menggunakan bacaan imbasan ataupun scanning. Bacaan imbasan yang juga dikenali sebagai scanning pula adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara sepintas lalu. Hal ini disebut sebagai membaca tinjauan. Biasanya, sebelum kegiatan membaca itu dilakukan, pembaca akan meneliti terlebih dahulu bahagian-bahagian buku atau apa sahaja yang harus ditelaah. Bacaan ekstensif pula adalah kegiatan membaca secara luas. Tujuan atau tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dengan cepat. Membaca ekstensif biasanya melibatkan perkara-perkara yang berikut. Seperti yang pertama membaca tinjauan ataupun survey reading. Yang kedua membaca sekilas ataupun skimming. Dan yang terakhir adalah membaca dangkal ataupun superficial reading. Aspek kemahiran seterusnya ialah kemahiran bertutur. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan murid-murid dalam menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan serta intonasi yang betul. Dapat kita lihat bahawasanya kemahiran ini dipengaruhi oleh ciri fizikal iaitu alat artikulasi dan pendengaran yang sempurna. Dari aspek mental pula, ia merujuk kepada kemahiran seseorang dalam memahami dan menginterpretasi. Maksudnya, seseorang yang mahir dalam bertutur ini akan faham akan bahan yang dibaca atau yang didengar dan mampu untuk meluahkan semula melalui pertuturan. Dari aspek emosi pula, seseorang yang mampu bertutur mengikut emosi tertentu dalam keadaan tertentu. Contohnya, seseorang itu mampu bertutur dalam semasa keadaan gugup, marah dan sebagainya. Terdapat beberapa aspek pertuturan yang perlu dikuasai dalam kemahiran ini. Antaranya, sebutan, iaitu penutur mampu menyebut huruf-huruf dengan jelas dan tepat. Tekanan pula merujuk kepada cara dan bagaimana penutur menyebut dan memberi tekanan kepada sama ada suku kata, perkataan atau rakai kata tertentu bagi tujuan untuk menegaskan sama ada keras atau lembut dalam sesebuah pengucapan. Tekanan pula merujuk kepada cara dan bagaimana. Seterusnya, intonasi yang mana ia merujuk kepada keadaan sama ada dilafazkan secara menurun atau menaik. Contohnya, ayat tanya. Biasanya kita menggunakan intonasi menaik, manakala kita menggunakan intonasi menurun jika menggunakan ayat penyata. Akhirnya ialah jeda atau juga dikenali sebagai persendian. Ia membawa maksud hentian sementara dalam satu ayat untuk memudahkan makna yang ingin disampaikan dalam percakapan penutur itu sendiri. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertuturan. Antaranya ialah faktor fizikal yang merujuk kepada kerosakan organ vokal yang menyebabkan masalah sengau, gagap dan sebagainya. Faktor kesihatan pula ialah jika seseorang itu sakit berlanjutan sejak kecil, maka dia tidak ada kekuatan untuk berfikir dalam masa yang sama, proses pertuturannya akan terbatas. Faktor dwibahasa pula ialah kanak-kanak dwibahasa ini kemungkinannya lebih lemah bertutur berbanding dengan kanak-kanak eka bahasa kerana mereka mengalami gangguan bahasa ibundanya. Contohnya, mereka ni di rumah diajar untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Mungkin di sekolah
mereka diajar untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi mereka mengalami gangguan dalam berbahasa. Faktor terakhir iaitu faktor jantina. Menurut kajian, perempuan mampu bercakap lebih awal berbanding lelaki kerana urat saraf pertuturan mereka berkembang dengan lebih cepat. Antara jenis-jenis bertutur ialah berbual, iaitu bertujuan untuk memberikan komen dan pendapat tentang sesuatu perkara antara dua pihak. Selain itu berceramah, iaitu suatu ucapan yang membicarakan tentang sesuatu seperti bahasa, ekonomi dan agama. Seterusnya ialah berpidato. Pidato inilah satu ucapan dengan susunan yang baik dan disampaikan secara santun, rendah hati kepada orang ramai. Dan kebiasaannya berpidato ini dia mempunyai format dan cara penyampaiannya tersendiri. Akhir sekali ialah berpuisi. Puisi ini ialah alat pengucapan fikiran yang indah dan berkesan. Antara bentuk puisi ialah pantun, syair, seloka, gurindam dan sajak. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran menulis. Secara umumnya, menulis merupakan perlakuan menggunakan pen, pensel ataupun sebarang alat tulis menulis sebarang idea maupun pernyataan. Namun begitu, definisi ini begitu umum dan bersifat mekanikal. Definisi menulis menurut Kamus Dewan di edisi keempat, muka surat 1729 ialah mencatat kata-kata dengan huruf dan memakai pena seperti kalam, kapur, pensel dan lain-lain. Di samping itu, menulis juga bermaksud melahirkan perasaan, fikiran dan lain-lain dengan catatan yang memakai huruf, membuat surat atau mengarang. Seterusnya, konsep menulis. Konsep menulis secara khusus dikaitkan dengan proses penyaluran ilmu, idea ataupun maklumat secara bersistem yang mengambil kira aspek tujuan menulis, penggunaan bahasa, audiens dan gaya penulisan supaya dapat menggambarkan keadaan, alam dan kehidupan. Kemahiran menulis bukan suatu yang bersifat tetap, tetapi mampu membantu ke arah pemahaman pemikiran terhadap proses penulisan terutama dalam suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Contohnya, keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. Seterusnya kita beralih kepada fungsi-fungsi kemahiran menulis. Terdapat beberapa fungsi kemahiran menulis iaitu pertama, merangsang dan memahirkan tata bahasa, idea perbendaharaan kata dan perasaan. Yang kedua, memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai bidang bahasa. Yang ketiga, memperluaskan pengetahuan, melahirkan idea dan menggunakan seluruh anggota mekanis iaitu mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran. Baiklah, seterusnya jenis-jenis kemahiran menulis. Terdapat dua jenis kemahiran yang perlu dikuasai dalam menyampaikan pengajaran kemahiran menulis iaitu kemahiran menulis secara mekanikal dan kemahiran menulis untuk pelahiran mental. Pertamanya, kemahiran menulis secara mekanis. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan kemahiran menulis secara peringkat awal yang perlu dikuasai agar para pelajar dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah untuk dibaca. Aktiviti-aktiviti tulisan seperti membuat corak, menekap dan membentuk huruf adalah penting untuk memberi latihan dan pengalaman asas agar pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran selanjutnya seperti menulis, suku kata, rangkai kata dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti mekanikal yang perlu ditekankan supaya pelajar lebih mahir dalam kemahiran menulis adalah seperti latihan pergerakan tangan, otot, jari dan membentuk garisan-garisan, bulatan, segi-segi dan sebagainya. Seterusnya, tunjukkan cara pergerakan tangan, tulis di awangan, pasir, papan tulis dan sebagainya. Bermain dengan benda-benda seperti plastisin, susun blok mainan serta melatih menulis unsur-unsur huruf dan perkataan.
melatih atau tunjukkan cara membentuk huruf, menulis perkataan dan ayat. Seterusnya, mengawasi tulisan murid tentang bentuk, saiz, jarak, kekemasan dan lain-lain. Di samping itu, melatih menulis dengan cepat, jelas dan senang untuk dibaca. Akhir sekali, melatih menulis dengan cantik dan kemas. Seterusnya ialah kemahiran menulis untuk pelahiran. Kemahiran menulis untuk pelahiran selalunya dikuasai oleh murid-murid setelah mereka mendapat kemahiran mekanis. Kemahiran ini banyak melibatkan mental. Aktiviti-aktiviti yang patut dijalankan untuk mendapatkan kemahiran menulis untuk pelahiran adalah seperti berikut, iaitu salah satunya ialah latihan pernyataan fikiran atau pendapat, latihan pernyataan perasaan, latihan pernyataan kehendak dan latihan mengeluarkan pendapat-pendapat yang tulen dan asli yang lahir daripada pemikiran sendiri. Peringkat kemahiran menulis iaitu peringkat pra-menulis adalah peringkat pertama atau dikenali sebagai peringkat persediaan. Peringkat pra-menulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Ketika tempoh ini, latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi pendedahan kepada murid-murid sejak dari awal lagi. Seterusnya, peringkat yang kedua iaitu peringkat asas menulis ataupun peringkat mekanis. Selepas murid-murid menjalankan latihan pra-menulis, faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, seterusnya mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Peringkat ini dijalankan secara serentak dengan pengajaran bacaan murid-murid. Mereka akan diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf yang bersesuaian dengan gambar dan seterusnya menulis ayat pendek. Semasa menulis, pelajar digalakkan menyebut huruf dan membaca perkataan tersebut. Peringkat yang ketiga pula untuk kemahiran menulis adalah peringkat yang disediakan untuk pelahiran, yang mana setelah peringkat asas menulis telah dikuasai oleh murid-murid, mereka seharusnya digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. Kaedah-kaedah yang dicadangkan adalah bermula daripada yang terkawal, iaitu berpadukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. Baiklah, sekian sahaja daripada kami berkenaan dengan aspek keterampilan berbahasa. Seterusnya, kami akan mempersembahkan hasil simulasi pengucapan awam yang telah kami buat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hakikatnya serangan wabak COVID-19 telah menyebabkan perkembangan ekonomi negara kita terjejas teruk dan akibatnya ramai rakyat kita yang telah diberhentikan kerja. Nasib anak muda pula dilihat kelam dengan berdepan kemungkinan diberhentikan kerja pada bila-bila masa sahaja. Berdasarkan laporan Jabatan Perangkawan Malaysia, kadar pengangguran melonjak kepada 5.0%. Pengangguran meningkat 48.8% berbanding tahun sebelumnya kepada 778.8 ribu orang. Penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan telah memberi kesan kepada kehilangan pekerjaan dan menyebabkan pencari kerja merasakan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pengangguran yang direkodkan iaitu sebanyak 778.8 ribu orang adalah yang paling tinggi sejak 34 tahun lalu. Kadar pengangguran tertinggi pernah dicatatkan di Malaysia adalah pada kadar 7.4% pada tahun 1986.
Namun harus diberikan perhatian bahawa kadar pengangguran 5.0% ini melangkaui kadar pengangguran rakyat Malaysia ketika krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 hingga 1999 iaitu sebanyak 3.9% dan kelembapan ekonomi dunia sekitar tahun 2007 hingga 2009 iaitu sebanyak 4.1%. Penduduk bekerja yang paling terjejas adalah di sektor pembuatan dan perkhidmatan iaitu penginapan serta makanan dan minuman, kesenian, hiburan dan rekreasi serta perkhidmatan lain seperti pusat kecantikan dan salon. Laporan lanjut kita bersama wartawan Siti Nur Akilah. Silakan Akilah. Terima kasih kepada rakan setugas di studio Mama Alif Iqbal. Saya Siti Nur Akilah binti Zamri dari Astro Awana ingin melaporkan dari Institut Pengajian Guru Kampus Ipoh Hulu Kinta. Bersama saya hari ini ialah saudari Anis Syahira yang mana salah seorang ahli jawatan kuasa perwakilan pelajar yang akan memberikan pandangan tentang isu pengangguran yang sedang berleluasa di negara kita pada hari ini. Baiklah, saudari, apakah pandangan saudari tentang penyebab kepada berlakunya isu pengangguran yang sedang berlaku di negara kita pada hari ini? Pada pandangan saya sendiri, banyak penyebab kepada berlakunya isu pengangguran di negara kita. Salah satunya ialah kerana bertambahnya jumlah tenaga kerja. Kepesatan dunia pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang pendidikan telah menyebabkan bertambahnya pusat-pusat pengajian tinggi swasta ataupun kerajaan. Keadaan ini telah menyebabkan jumlah tenaga kerja bertambah dan memberikan impak dalam pasaran kerja sehingga menyebabkan indeks pengangguran negara telah meningkat. Okey, jadi apa pula kesan jika isu ini semakin tidak terkawal dalam kesan kepada negara kita? Mungkin pada hari ini atau masa depan? Bagi saya, kesan kepada pengangguran ialah meningkatkan kadar jenayah dalam kalangan masyarakat di negara kita. Akibat daripada masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka, mereka sanggup melakukan apa-apa sahaja seperti merompak, mencuri ataupun membunuh semata-mata untuk mendapatkan wang ringgit. Hal ini akan mengancam keselamatan orang awam dan meningkatkan kadar jenayah di negara kita. Perkara ini juga akan menyebabkan pelancong berasa takut untuk datang melancong ke negara kita. Okey, baiklah. Seterusnya, apakah cara yang boleh dilakukan mungkin kepada pihak kita atau pihak kerajaan bagi mengatasi isu ini? Saudari boleh berikan pandangan secara keseluruhan bagi pandangan saudari sendirilah. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan isu pengangguran di negara kita. Tetapi saya akan menerangkan salah satu cara yang boleh dilakukan iaitu pihak kerajaan perlulah mempelbagaikan sektor ekonomi. Dengan cara ini, lebih banyak peluang pekerjaan boleh didapati dan masyarakat tidak akan melakukan kegiatan jenayah atau sebagainya kerana telah mempunyai pekerjaan. Terima kasih saudari atas perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi. Setakat ini sahaja laporan pada hari ini. Oleh itu kembali ke rakan tugas saya di studio. Sekian, terima kasih. Terima kasih wartawan Siti Nur Akilah. Sekian sahaja berita kali ini. Salam hormat. Assalamualaikum. Seterusnya, kami juga telah mengaplikasikan 4 aspek keterampilan berbahasa yang telah kami bincangkan sebelum ini ke dalam simulasi yang telah kami lakukan. Kami telah menerapkan kemahiran mendengar iaitu kami mencari video cara-cara membaca berita dan menemu ramah. Kami juga mengaplikasikan kemahiran bertutur. Kami dengan menyampaikan berita dan temu ramah dengan menerapkan aspek-aspek pertuturan dari segi intonasi, jeda dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kami juga telah mengaplikasikan kemahiran membaca iaitu mencari bahan dan maklumat untuk disampaikan dalam berita dan temu ramah. Akhir sekali, kami juga telah mengaplikasikan kemahiran menulis iaitu menulis skrip berita dan temu ramah untuk dibaca. Okay, baiklah, seterusnya kita teruskan lagi dengan elemen dan teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Terdapat tiga elemen dalam teknik penyampaian untuk pengucapan awam, iaitu yang pertama adalah kredibiliti penyampai, yang kedua kewibawaan penyampai dan yang ketiga adalah teknik persembahan.
Okay, baiklah. Jadi saya huraikan terlebih dahulu berkenaan dengan kredibiliti penyampai. Terdapat 4 elemen dalam kredibiliti penyampai, iaitu pengetahuan kandungan ucapan, pengetahuan objektif ucapan, memiliki kemahiran asas ucapan serta kepekaan tentang nilai dan kebudayaan masyarakat. Walaupun terdapat 4 elemen dalam kredibiliti penyampai, namun saya hanya akan mengambil 2 sahaja, iaitu pengetahuan kandungan ucapan dan pengetahuan objektif ucapan. Apabila penyampai ingin menyampaikan ucapannya kepada pendengar, maka salah satu perkara yang perlu penyampai itu sediakan ataupun menyediakan dirinya untuk menyampaikan ucapan tersebut adalah dia perlu mengetahui kandungan ucapan serta objektif ucapan. Maka secara tidak langsung apabila penyampai tersebut menyampaikan ucapannya, para pendengar akan memahami kandungan mesej yang disampaikan dalam ucapan tersebut. Maka daripada situ kita dapat kaitkan pengetahuan kandungan ucapan serta pengetahuan objektif ucapan itu dengan aspek keterampilan berbahasa, iaitu kemahiran membaca. Seterusnya, kewibawaan penyampai. Terdapat 2 elemen, iaitu personaliti dan perwatakan menarik serta kemampuan membentuk dan mengawal emosi. Untuk kewibawaan penyampai, saya hanya akan menghuraikan tentang kemampuan membentuk dan mengawal emosi. Setiap kata-kata yang disampaikan oleh penyampai itu pasti akan memberikan sedikit impak kepada para pendengar dari segi emosi. Oleh itu, kemahiran bertutur sangat perlu dititik beratkan oleh penyampai supaya kata-kata yang dilontarkan tidak menyentuh perkara-perkara ataupun isu-isu yang sensitif serta yang boleh mengganggu emosi para pendengar. Jadi penyampai perlu menguasai kemahiran bertutur terlebih dahulu supaya tidak berlaku sebarang kesalahfahaman ataupun perselisihan antara penyampai serta pendengar. Dan untuk yang ketiga adalah teknik persembahan. Di dalam teknik persembahan terdapat 6 elemen, iaitu pengolahan bahasa, suara dan sebutan, kedudukan badan, pergerakan, air muka serta pakaian. Baiklah, untuk teknik persembahan ini dapat dirumuskan bahawa semua elemen-elemen ini bersangkut paut dengan kemahiran bertutur seperti pengolahan bahasa, suara sebutan, pergerakan, kedudukan badan. Kesemua elemen tersebut dapat dikaitkan dengan kemahiran bertutur, yang mana suara dan sebutan yang digunakan oleh penyampai perlulah suara yang lantang serta sebutan yang jelas. Pengolahan bahasa juga sangat penting kerana bahasa yang digunakan dalam setiap situasi itu berbeza. Sebagai contoh, apabila dalam situasi formal, maka laras bahasa yang digunakan perlulah formal. Sebaliknya, jika situasi itu tidak formal, maka laras bahasa yang digunakan juga perlulah diucapkan secara tidak formal. Selain itu, kedudukan badan dan pergerakan juga memainkan peranan yang penting kerana apabila penyampai mengetahui kedudukan badan serta pergerakan yang sesuai ketika dia berucap ataupun ketika dia menyampaikan ucapan, maka secara tidak langsung para pendengar akan berasa tertarik ataupun para pendengar akan berasa tidak bosan ketika mendengar ucapan yang disampaikan. Selain itu, air muka dan pakaian juga merupakan salah satu elemen yang penting kerana air muka ini merupakan salah satu perkara yang dapat dilihat secara terus oleh para pendengar. Air muka yang ditonjolkan perlulah bersesuaian dengan situasi. Sebagai contoh, apabila situasi tersebut memerlukan air muka yang serius ataupun memerlukan air muka yang formal, maka penyampai perlu menunjukkan
riak air muka yang tidak terlampau gembira ataupun yang tidak terlampau berlebihan supaya para pendengar berasa selesa dengan penyampai tersebut dan akan berasa seronok untuk mendengar ucapan yang disampaikan oleh penyampai. Dan akhir sekali adalah pakaian. Sebagai contoh, untuk pengucapan awam yang tidak formal, maka pakaian yang dicadangkan adalah pakaian yang sopan serta kemas. Untuk situasi yang formal pula, pakaian perlulah bersesuaian yang mana antara ciri-ciri pakaian formal adalah memakai tali leher, memakai tali pinggang, memakai kasut berkulit dan sebagainya. Baiklah, jadi itu sahaja daripada kami berkenaan dengan elemen dan teknik penyampaian awam. Jadi sebagai kesimpulannya, keempat-empat aspek keterampilan berbahasa hendaklah dikuasai oleh semua orang sejak dari kecil lagi supaya dapat diaplikasikan serta dimanfaatkan untuk kegunaan pada masa hadapan. Baiklah, sekian sahaja daripada kami berkenaan dengan aspek keterampilan bahasa, simulasi pengucapan awam serta elemen dan teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Baiklah, sekian, terima kasih.